wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Hujjatullah Al-Balighah. Masih lagi pada bahagian yang pertama, bahagian usul. Tapi kita akan masuk kepada perbahasan yang keenam, iaitu perbahasan as-siyasah al-milliyah. Maknanya peraturan beragama ataupun pentadbiran agama. Jadi bab ni, perbahasan ini adalah perbahasan yang agak panjang, dan dia ada sebanyak 21 bab. Dia usul beragama ni, usul beragama yang bermula dengan perlunya manusia itu kepada hidayah, dan hidayah itu dibawa oleh seorang Nabi. Kemudian bab kedua ni akan diikuti dengan hakikat kenabian dan ciri-ciri kenabian. Kemudian akan diikuti dengan bab yang ketiga, asal agama ni satu sahaja. Maknanya agama ni mari dari Allah SWT, agama Islam, agama Tauhid. Cuma syariat, peraturan tu dia berbeza-beza mengikut zaman. Kemudian bab yang keempat akan diikuti dengan turunnya syariat yang khusus, dengan waktu yang khusus untuk satu kaum secara khusus. Bab yang kelima berkenaan dengan sebab-sebab hukuman. Bab yang keenam akan diikuti dengan hikmah dan illah. Hikmah dan illah ni mana sebab kepada hukum. Kemudian bab yang ketujuh ni berkaitan dengan kemaslahatan yang menyebabkan adanya kefarduan, rukun, adab dan sebagainya, syarak. Kemudian bab yang ke-8 diikuti dengan rahsia waktu. Maknanya kefarduan itu dia terikat dengan waktu. Ada waktu-waktu dia. Kemudian bab yang ke-9, rahsia bilangan dan qadar. Maknanya semaya tu ada qadar dia, zakat ada qadar dia, ada bilangan dia. Kemudian bab yang ke-10, bab berkenaan dengan qada', maknanya pelaksanaan dan rukhsah. Maknanya ada hak rukhsah, kelonggaran. Kalau kita kata qasar semaya tu jamak. Kemudian bab yang ke-11 ni mengadakan kemudahan-kemudahan dan membaiki adat resam. Kemudian bab yang ke-12 ni hukum-hukum yang ia berkait antara satu sama lain. Antaranya seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian bab 13 ni berkenaan dengan usul fiqh ni. Bab menentukan yang menjelaskan yang mubham, menentukan qadar, kemewahan, menentukan penetapan qadar nisab mencuri. Bab yang ke-14 berkenaan dengan sifat taisir, memudahkan. Mana agama ni dia tertegak di atas asal memudahkan. Bab yang ke-15 iaitu targhib dan tarhib. Maknanya agama ni berasaskan kepada dosa dan pahala, ganjaran. Kemudian bab yang ke-16 berkenaan dengan lapisan masyarakat ni.
berhubung dengan kesempurnaan dalam ilmu dan amal mereka. Ada ashabul yamin, ashabul shimal, ada golongan munafik, golongan fasik. Kemudian bab yang ke-17 ni, perlunya agama terdahulu dimansuhkan. Macam agama Kristian, agama Yahudi tu dimansuhkan dengan agama yang baru. Kemudian usul dalam menjaga agama daripada penyelewengan. Maknanya larangan daripada membuat bid'ah, mengambil mudah tentang ajaran agama, berlampau keras, mengikut hawa nafsu, taklid buta dan sebagainya. Kemudian bab yang ke-19, sebab-sebab yang membezakan antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Bab yang ke-20, memansuhkan agama. Maknanya agama Kristian dan Yahudi dimansuhkan. Kemudian bab yang ke-21 ni, iaitu keadaan ahli jahiliyah sebelum kedatangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW membaiki keadaan zaman jahiliyah. Itu dia punya ada 21 bab. Jadi bab yang pertama pada malam ni, bab al-hajatu ila hudatis subul wa muqimil millah. Bab keperluan kepada para penunjuk jalan hidayah dan penegak agama. Penegak agama ni yang menjaga agama lah. Qala Allah Ta'ala, innama anta munzir wa likulli qaumin had wa'lam anna sunanal kasibah linqiyadil bahimiyah lil malakiyah wal atham al mubayyinatil wal atham al mubayyinata laha wa in kana al aqlu salim yadullu 'alayha wa yudriku fawaida hadhihi wa madaratilka lakin an-nasa fi ghaflatin minha li'annahu taghlibu 'alayhimul hujub fayafsudu wijdanuhum kama thali safrawi fala yatasawwaruna al-halata al-maqsudata wala naf'aha wala al-halata al-makhufah wala dararaha fayahtajuna ila alim bisunnati rashidah yasusuhum wa ya'muru biha wa yahuddu 'alayha wa yunkiru 'ala mukhalafatiha wa minhum ذو رأي فاسد لا يقصد بالذات إلا لأضداد الطريقة المطلوبة فيضل ويضل فلا يستقيم أمر القوم إلا بكبتها وإخمالها ومنهم ذو رأي راشد في الجملة لا يدرك إلا حصة ناقصة من الاهتداء فيحفظ شيئا ويغيب عنه أشياء أو يظن في نفسه أنه الكامل الذي لا يحتاج إلى مكمل فيحتاج إلى من ينبهه على جهله وبالجملة فالناس يحتاجون لا محالة إلى عالم حق العلم تؤمن فلتاته. Jadi manusia ni dia perlu kepada penunjuk jalan hidayah. Jadi bagi setiap masa tu manusia memerlukan kepada pembimbing, memerlukan kepada guru, memerlukan kepada orang yang bangun menegakkan agama. Dalam nota yang pertama ni, peraturan beragama, yakni siasah milliyah. Siasah milliyah ni, siasah ni mana politik lah, pentadbiran. Millah tu agama. Millah bermaksud agama dan cara hidup beragama. Selalu kita baca millata abikum Ibrahim, asbahna ala kalimatil ikhlas, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Kita baca pagi-pagi tu, kita berpagi di atas fitrah, di atas fitrah Islam, kalimah tauhid ikhlas, mengikut agama Nabi SAW dan millah, cara hidup, cara beragama, cara beribadat Nabi Ibrahim AS.
Siasah bermaksud pengaturan dan pentadbiran. Sasa yasusu siasatan. Maknanya setiap sesuatu yang ada ni, dia perlu ditadbir, diatur, diletakkan pada tempatnya supaya berfungsi. Maknanya manusia ni, ia mempunyai pelbagai hajat, pelbagai kehendak, pelbagai keperluan, dan masing-masing tu ada potensi dia. Maka seorang pemimpin ni dia akan letak setiap daripada orang ni pada tempat dia, dan dia akan cuba aturlah untuk menyelesaikan ataupun memenuhi keperluan manusia pada satu tempat. Orang kita kata politik tu, maknanya aturan, pentadbiran. Dengan ini, siasah miliyah ialah pentadbiran khusus untuk mengatur dan menjaga agama dan cara hidup beragama selaras dengan kehendak Allah sebagai pencipta manusia. Jadi Allah SWT yang mencipta manusia ni, dengan pelbagai keadaan sifat manusia ni, Allah Ta'ala atur manusia ni dengan peraturan dia, dengan agama dia, dengan wahyu dia. Cara manusia makan, ada benda yang dihalalkan, ada benda yang haram. Cara manusia membiak ni, dia boleh biak juga manusia ni lagu mana pun, tapi dia kena biak mengikut peraturan Allah Ta'ala yang dengan ada nikah kahwin. Seperti yang kita baca pada bahagian lalu, manusia ni, dia adanya syahwat tu, dia perlu letak syahwat pada tempat dia. Masing-masing tu dalam keinginan manusia tu, dia nak ada anak, dan Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada manusia melalui agama dengan adanya peraturan nikah kahwin, cara untuk manusia mendapatkan anak, menjaga anak, mengasuh anak. Allah Ta'ala keperluan bab pertama, keperluan kepada para penunjuk jalan hidayah dan penegak agama. Allah Ta'ala berfirman, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Sesebenarnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul yang memberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Mana konteks ayat ni? Orang-orang musyrik ni mencabar Nabi supaya membawa macam-macam mukjizat sebagai bukti kebenaran. Orang kafir ni dia cabar Nabi lah. Kalau kata Nabi ni seorang rasul daripada Allah Ta'ala, apa dia tak ada kebun, tak ada, mengapa dia ni tak ada kebun, mengapa dia tak ada khazanah, tetapi hak adanya Nabi ni, dia pergi kedai, masuk dalam pasar, makan seperti mana kita makan, minum seperti mana kita minum, ada keluarga pula. Jadi pada pandangan orang kafir ni, bila kata Nabi ni utusan daripada Allah Ta'ala, kaya lah, ada gedung mah, oyak je nak mah, Nabi boleh keluarkan. Bukan sifat Nabi. Sifat Nabi ni adalah pemberi amaran, mendidik, membaiki jiwa manusia, membersihkan manusia daripada syirik kepada tauhid, membaiki manusia ni daripada kufur kepada iman. Jadi Nabi memberi amaran tentang adanya hari kiamat terhadap orang yang engkar, dan menjadi sunatullah, ketetapan daripada Allah SWT. Nabi ni dihantar untuk orang Mekah. Kerana apa? Walikulli qaumin had, bagi setiap kaum tu ada pemimpin dia, penunjuk jalan. Maknanya Nabi ni menjadi utusan untuk orang Mekah bukanlah satu benda yang baharu. Orang Mekah pertikam, apa tak pilih orang daripada Taif je, hak kaya jadi Nabi. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan untuk orang Mekah ni pada ketika tu Nabi. Dan memang bagi setiap kaum tu ada pemimpin dia. Jadi munzir ni, dan kalau kita tengok dalam ayat ni, munzir dan had, dua sifat ni, pemberi amaran dan juga memimpin jalan hidayah ni, tidak semestinya Nabi. Walikulli qaumin had, bagi setiap kaum itu ada pemimpin dia, penunjuk jalan, tapi tidak semestinya Nabi. Tapi
ada kaum itu seorang Nabi yang menjadi utusan untuk dia. Ada satu kaum tu tak perlu Nabi. Jadi sebab apa? Sebab kerana lepas daripada kewafatan Nabi, nombor dua ni, ini merupakan dalil nakli bahawa perlunya setiap kumpulan manusia itu kepada seorang pemimpin yang memimpin mereka, kepada seseorang untuk memimpin mereka. Pemimpin jalan hidayah tidak semestinya Nabi. Kerana selepas kewafatan Nabi, tugas ini diteruskan oleh pengikut yang ikhlas, yang mewarisi ilmu kenabian. Macam Nabi Musa wafat, ada Yusha yang meneruskan tugas dia. Lepas daripada Nabi Isa ni ada pupuk Hawariyun. Jadi tidak semestinya lepas daripada Nabi tu, setiap kaum tu mesti Nabi juga lepas daripada seorang Nabi. Tapi kukuh mana pun nak menyatakan di sini bahawa satu kaum tu perlu kepada pemimpin agama yang menunjukkan jalan kepada agama Allah, beribadat pada Allah. Ambil maklum bahawa peraturan-peraturan yang menjadikan jiwa kebinatangan tunduk pada jiwa malaikat, maknanya kena tahu bahawa ada peraturan-peraturan ni, maknanya ada amalan-amalan kebaikan, ada amalan-amalan kebaikan yang menjadikan jiwa kebinatangan ni tunduk pada jiwa malaikat. Maknanya sifat manusia ni, kalau dia hanya makan minum, maka pada ketika tu dia lebih kepada binatang. Tapi kalau dia beramal soleh, belajar, beramal apa semua tu, maka jiwa malaikat mengatasi jiwa kebinatangan. Nombor 4, yang ni amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia sebagai ibadat kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Hal ini hak perbahasan kelima bawah ni. Perbahasan bir kebajikan tu maknanya manusia ni dia perlu kepada amalan-amalan, amal kebajikan, untuk dia menjadi hamba Allah yang sempurna. Begitu juga dia perlu menjauhi dosa-dosa, yang mana dosa-dosa ni bertentangan dengan peraturan kebajikan. Jadi dalam bab kebajikan bawah ni, tauhid kepada Allah, mengenal Allah, semaya, puasa, zakat, haji, baca Quran, apa semua tu, itu semua amal kebaikan. Lepas tu manusia pula dituntut supaya menjauhi dosa, sebab ada dosa tu antara dia dengan diri dia. Bahaya tu menyebabkan bahaya pada diri dia, seperti syirik, ataupun dosa yang menyebabkan mudarat orang lain, dia mencuri, merogoh, berzina, apa semua tu. Jadi manusia ni dia perlu kepada peraturan untuk mengatur kehidupan dia, supaya dia buat benda baik, benda jahat, supaya jiwa malaikat lebih mengatasi jiwa binatang. Tapi walaupun akal yang sejahtera membuktikan kewujudannya, maknanya akal ni, dengan akal saja boleh manusia nak fikir ni perbuatan baik, apa perlu dia buat, maka dia jadi baik. Manusia boleh fikir ni perbuatan jahat, lalu dia tinggalkan, maka dia jadi orang baik. Manusia boleh fikir, tetapi maknanya manusia ni dengan akal dia tu, dia dapat membuktikan adanya amal kebaikan, memahami faedah-faedah amal kebaikan. Mana faedah daripada puasa, faedah daripada zakat, faedah daripada haji, dia boleh faham, dia boleh fikir faedah dia tu. Begitu juga bahaya yang berlaku, maknanya bahaya berlaku kalau dia buat maksiat, dia tahu dengan semata-mata akalnya, namun manusia lalai tentangnya. Tapi manusia ni dia tak sempurna dalam bab ilmu dia tak khabar. Kadang-kadang dia buat baik, tapi dalam keadaan tidak sempurna.
ataupun dia melebihkan satu benda baik je, lalu dia mengabaikan benda baik yang lain. Maknanya dalam bab menentukan amal baik ni, akal tu dia boleh fikir. Dia boleh fikir benda ni molek, macam kita kata sedekah. Sedekah benda molek. Tak ada agama pun orang sedekah. Kita tengok orang Buddha ke, orang Hindu ke, tak, orang tak ada agama pun dia sedekah. Cuma dia kata charity, donation, dah. Kalau kita ni tak, kita kata ni sedekah, bukti iman kita, ni zakat, pembersihan jiwa kita. Jadi dari sudut memberi sebahagian harta kepada orang lain tu benda yang baik, akal boleh fikir. Bukti dia orang kafir pun buat, dia tak tolak, dia tak bantah. Siapa setengah keadaan itu lebih banyak lagi dia bui daripada kita. Macam kita jumpa orang ni, dia orang Buddha, dia boleh beli tanah, dia buat masjid, dia buat sekolah. Dia orang Buddha. Dah. Buddha dia bagus juga, dia tak minum arak, tak makan babi. Maknanya dia boleh fikir lah. Dia boleh fikir benda tu. Cuma dia tak ada keikhlasan lah. Tak ada liqa Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Dia tak ada buah tu lah. Tapi maknanya dia boleh fikir bahawa bui baik, memberi bantuan kepada orang, meringankan beban orang, itu satu benda yang terpuji, maka dia buat. Cuma dia alpa lah. Dia ada benda yang dia tak buat. Maknanya menyatakan diri sebagai hamba, tunduk sujud pada Allah, itu hilang daripada dia. Tak ada. Tapi hukum mana pun, akal dia tu boleh fikir benda ni baik, benda ni tak baik. Cuma dalam keadaan tidak sempurna lah. Jadi manusia ni, namun manusia lalai tentangnya, maknanya tidak sempurna pengetahuan tentangnya kerana adanya hijab-hijab. Mana ada dinding-dinding yang menguasai mereka. Ada hijab, ada dinding ni. Namun itu hijab yang menghalang manusia daripada mencapai kesempurnaan jiwa, iaitu ada 3 hijab. Maknanya dalam bab untuk manusia mencapai keredaan Allah Ta'ala dan juga kebahagiaan dalam hidup ni, ada halangnya kepada manusia. Yang pertama halangnya tabi'i dia, hijab sifat tabi'i. Hijab sifat tabi'i ni makna malah lah. Maknanya baik makan, baik tidur, apa semua, baik lepok-lepok. Itu hijab tu. Hijab juga tu. Yesus semaya tak saya semaya. Kerana apa? Kerana malas. Begitu ada hijab adab resam. Dia tak boleh nak berubah sebab peraturan sekeliling dia, menyebabkan dia tidak dapat baiki jiwa dia. Macam tu, resam setengah tepat tu adalah peraturan dia tu adab yang bercanggah dengan syariat. Adab ke apa? Macam-macam adab ni. Adab apa? Melenggang perut lah. Adab nikah kahwin yang tak perlu, tabu bunga rampai lah, tabu padi berah ke apa, macam-macam. Majlis mawar, tu ada resep belaka tu. Ia boleh merosakkan pemahaman agama manusia. Begitu juga ada hijab pengetahuan yang salah tentang Allah, mana jahil. Mana dia tak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, tak sempurna tauhid dia. Itu hijab dia menghalang manusia. Jadi manusia ni, dia perlu kepada seorang Nabi yang membimbing mereka untuk melakukan amal kebaikan. Dia perlu kepada seorang Nabi yang membimbing mereka untuk menjauhi dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu kesedaran intuitif mereka, yakni wujdan, mana kesedaran hati mereka atau kekuatan batin menjadi rosak.
Maknanya bila mana manusia ni dia alpa, mana dia jauh daripada agama yang sebenar, walaupun dia boleh faham benda tu dengan akal dia, tapi oleh kerana dia jauh daripada hidayah agama, tambah pula ada hijab tadi dah, maka hati dia rosak, fitrah dia rosak, seperti orang yang mempunyai mizaj kolerik, yakni safrawi. Ini istilah perubatan Yunani lah. Perubatan Yunani ni, safrawi ni, kolerik ni, dia macam nombor 7 tu, orang yang mempunyai campuran safrawi, hempedu kuning, itu cair, sangat pahit, campurannya panas dan kering. Apabila ianya berlebihan, maka kesihatan tubuhnya terganggu. Ini lagu mana tak lah, kena belajar perubatan Ibn Sina ni. Rosak hati lah. Mana makan pun sepotong makan, lapar semacam dah, tak ada selera makan, macam-macam lah. Jadi orang lagu ni tak ada gapo, tak ada perasaan, tak ada gapo. Sama dengan orang yang berpenyakit. Maknanya orang yang hati rosak ni, fitrah rosak, dikuasai oleh syahwat apa semua ni, dia pada hakikatnya adalah orang yang rosak, sama seperti, tak ubah seperti orang yang kesihatan jasad tu rosak, orang yang sakit. Mereka tidak dapat menggambarkan keadaan yang diinginkan. Mana mereka tu tidak terfikir. Mereka tidak terfikir keadaan yang diinginkan. Mana keadaan yang diinginkan ni apa? Iaitu keadaan tunduknya jiwa kebinatangan kepada jiwa malaikat. Maknanya dalam hati dia ni tak ada pun agenda nak buat baik. Tak terlintas untuk membuat kebaikan, untuk buat ketaatan. Dan juga faedahnya, yakni tidak terbayang kepadanya itu amal ketaatan dan pahala, maupun keadaan yang ditakuti dan bahayanya, yakni tak terfikir pada dia tentang maksiat dan akibat buruk daripada buat maksiat. Oleh itu mereka memerlukan, maknanya, jadi itu hak kita sebut tu golongan manusia yang pertama. Dalam keadaan ghaflah tadi dah, walaupun dia ada akal tapi tak sempurna pengetahuan agamanya, maka mereka memerlukan kepada seorang yang mempunyai pengetahuan tentang amalan yang mendapat petunjuk untuk mengatur urusan mereka. Jadi orang seperti ini perlu kepada Nabi, ataupun dalam istilah waliullah dipanggil mufahamun, orang yang mendapat ilham, orang yang mewarisi ilmu Nabi, ulama lah. Mereka perlu kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang amalan yang mendapat petunjuk, amalan yang dapat membimbing, yang dapat mengatur urusan mereka, untuk memerintahkan ini, mana suruh buat benda baik, mendorong buat benda baik, dan untuk membantah apa yang bersalahan dengannya, mana mencegah, melarang daripada buat benda yang bersalahan dengan peraturan kebaikan. Maknanya tugas, maknanya manusia ni perlu kepada seorang Nabi ataupun mufahamun, orang yang mendapat ilmu kenabian ni, untuk membimbing mereka, menggalakkan mereka buat amal kebaikan, dan mencegah mereka daripada benda-benda mungkar, benda-benda fahsyat, benda-benda dosa. Perlu lagu tu. Tu jenis manusia yang pertama yang perlu kepada seorang Nabi. Jenis manusia yang kedua, iaitu di antara mereka ada orang yang mempunyai pandangan yang rosak. Mana yang ada orang ni, dia fikir nak buat jahat je, buat zalim je, yang sebenarnya hanya menginginkan perkara yang bertentangan dengan jalan yang dimaksudkan. Maknanya dia hanya mahu buat benda-benda maksiat, sedangkan jalan yang dimaksudkan itu adalah
amal kebaikan. Lalu mereka sesak dan menyesatkan orang lain. Mana mereka buat jahat. Jadi kalau buat jahat seorang tak sedap. Tak. Maka dia pun panggil orang buat jahat juga. Berarti dia menyesatkan. Macam orang minum arak lah. Dia tak sedap minum seorang, mabuk seorang. Dia kena minum ramai-ramai. Belah-belah karaoke ke. Tak. Belah-belah nari ke. Orang Sia kata nari tunjuk langit. Tunjuk langit. Mabuk lah. Akhir tahun pun ni. Tak, New Year. Jadi mana ada orang minum arak dari bilik seorang tu. Tak, dia kena minum ramai-ramai. Dengan menari joget. Tak. Kena ada wanita-wanita, perempuan-perempuan pula. Lagu tu daripada dulu lagi. Daripada zaman jahiliah dulu lagi. Hamba-hamba saya tu lah dia jadi penyanyi. Urusan masyarakat hanya menjadi lurus. Maknanya masyarakat ni akan betul perjalanan hidup mereka dengan cara menundukkan mereka. Maknanya orang lain ni akan jadi baik bila mana golongan hak rosak ni dihapuskan, dilemahkan. Ditundukkan, maknanya orang lagu ni dihukum, dipenjara dan pengaruh mereka tu dihapuskan. Kedudukan mereka tu dilemahkan. Maknanya golongan yang rosak fikiran ni. Ni kalau zaman lah ni tak tokai judi, tokai arak. Tak. Bapak-bapak ayah, sebab ini kekayaan dia. Jadi dia perlulah untuk kekayaan dia tu. Dia buat alasan manusia ni perlu berhibur, perlu meraihkan. Jadi bila nak raih, dia jalan ni kamu kena ada arak. Nak raihkan kamu perlu buat pesta. Kamu kena ada betina-betina. Tu cara dia mikir. Kadang-kadang tokai arak ni tak mabuk. Dia membiarkan orang yang tu mabuk. Sebab tokai dadah lah. Apa penting dia kaya. Tu golongan yang rosak ni. Jadi orang lagu ni kalau ada dalam masyarakat jadi rosak. Maka sebab itulah urusan masyarakat ni hanya menjadi baik, lurus dengan cara menundukkan mereka, menghukum mereka, memenjarakan mereka. Ini dalil manusia ni perlu pada seorang Nabi, yang mana Nabi ni akan mentadbir ni. Maknanya akan menjalankan hudud untuk menghukum orang yang terlibat dengan maksiat, dengan judi. Di antara mereka, maknanya dalil lagi, manusia ni perlu pada Nabi kerana di kalangan manusia itu ada orang-orang yang pada umumnya mempunyai pertimbangan yang benar. Maknanya dalam masyarakat ada juga orang yang berjuruh juga. Cuma dia fikir cara lain. Macam orang putih lah. Orang putih. Dia katalah dia jaga anak tina dia. Tapi dia dalam masa yang sama dia membenarkan anak tina dia tu keluar dating. Tak, dia pun pesan lah kena bawa tu. Alat-alat pelindung kata dia. Jangan balik tengah malam lewat balik. Tapi dia dari sudut tu molek juga. Dia memberi nasihat pada anak dia tu jangan dating sampai larut malam balik tidur rumah. Tapi dia membenarkan lelaki tu mari ambil anak dia. Cuma dia letaklah peraturan. Jadi dia hanya nampak satu benda yang baik, tapi banyak benda-benda jahat dia tak nampak. Di antara mereka ada orang-orang yang pada umumnya mempunyai pertimbangan yang benar, tetapi hanya menyedari sebagian petunjuk yang kurang. Mana dia hanya ada satu bahagian sahaja yang mereka perhatikan, mereka jaga, tetapi terlepas pandang beberapa perkara yang lain. Mana dia tekan benda ni, tekan
tentang perkara-perkara tertentu, tetapi banyak perkara lain yang dia abaikan. Atau mereka berfikir dalam diri mereka bahawa mereka sempurna, dan tidak memerlukan orang lain untuk menyempurnakan mereka. Mana kadang-kadang orang ni dia rasa dia baik dah. Macam setengah kita dah, dia kira dia mari semaya masjid, dia boleh sedekah, dia boleh buat umrah ke apa, dia menjurus dah. Tapi banyak benda lain tak selesai lagi. Contoh dia nega tak betul dah. Anak-anak tak tutup aurat, bini tak tutup aurat, makan minum tak terjaga. Ada orang lagu tu. Dia boleh jaga semaya, tapi dia juga terlibat dengan rasuah, dia terlibat dengan penipuan dah. Cuma dia kata tak apa, kita pergi Mekah, kita cuci, kita taubat. Maknanya orang yang tidak amanah, tidak jujur, ramai orang yang dari segi kita kata kesolehan amalan tu memang ada, dengan warung, dengan gapo semua, dengan semaya, tapi dia boleh terlibat dengan rasuah, boleh pecah amanah. Ada juga orang seperti ni. Dia rasa dia sempurna, tidak memerlukan kepada orang lain. Maka sebenarnya mereka memerlukan kepada seseorang untuk menyedarkan mereka tentang kejahilan mereka. Maka sebab itulah perlu pada seorang Nabi, ataupun perlu kepada dia tu mendampingi ulama. Nombor 9, dengan sebab itu manusia tidak boleh hidup bersendirian, kerana apabila dia berada dalam lingkungan masyarakat, maka akan ada pihak yang menegur kesilapannya. Maksudnya macam contoh kita tahu orang ulu lah, orang belah-belah pendalaman, tak ada tok guru, tak ada tok alim dah. Jadi mereka tu hidup dengan cara mereka, buat suka hati mereka. Jadi mereka rasa mereka betul dah. Maka sebab itulah Nabi nak supaya manusia ni duduk dalam masyarakat, jangan duduk bersendirian. Bila dia duduk bersendirian, jauh daripada rumah orang dah. Jadi bila duduk jauh daripada rumah orang, mana ada semaya jemaah, mana ada semaya jemaah. Duduk dalam ulu tu, jauh pada bandar. Jadi dia mungkin buat alasan, tak apa aku tak pergi jemaah ni sebab aku duduk sini, nak pergi jemaah 40 kilo dah, jauh. Jadi bila dia tak pergi jemaah, bila dia nak dengar nasihat dalam khutbahnya? Jadi orang-orang lagu ni, sebab itulah Nabi tidak membenar orang tu duduk berjauhan daripada masyarakat. Kalau di dalam masyarakat ni ada jiran, ada anak beranak, ada alim ulama yang boleh menegur kesilapan dia. Ringkasnya, manusia pasti memerlukan orang yang berilmu dengan sebenar-benarnya. Mana ilmu yang benar, ilmu yang sebenar-benarnya maknanya ilmu wahyu, yang terpelihara daripada kesilapan. Sebab ilmu wahyu ni ilmu yang terpelihara daripada kesilapan. Maknanya manusia memerlukan pada Nabi dan alim ulama yang menjadi pewaris kepada Nabi. Alim ulama yang menjadi pewaris pada Nabi ni, kalau alim ulama tu ngajar Quran dan hadis, kalau alim ulama tu tak ngajar Quran dan hadis, kita tak boleh panggil ulama pewaris Nabi, sebab dia ngajarnya benda lain. Benda azan tahun baru, azan bila nak letak mayat dalam kubur. Jadi benda-benda tu benda-benda yang tidak bertepatan dengan sunnah. Kemudian Imam Walidullah, dia buat dalil, dia buat satu lagi dalil akli, perlunya masyarakat manusia ni kepada seorang Nabi ataupun pewaris Nabi, alim ulama untuk membimbing mereka, iaitu dia menggunakan satu analogi. Analogi lagu mana? Iaitu sebuah kota, maknanya dari segi pentadbiran dunia. Sebuah kota ni, maknanya kota ni sebuah masyarakat lah. Ada berapa ratus keluarga, beberapa kabilah yang duduk dalam satu kota tu. Jadi bila manusia duduk dalam bermasyarakat
di satu buah negeri, satu buah kota ni, maka mestilah sebuah negeri itu ada pemimpin dia. Kata waliullah, walamma kanatil Madinah mastibdadil aqlil ma'ashi alladhi yujadu inda kathirin minan nas bidrakin nizamil muslihin laha tatarru ila rajulin arif bil maslahati ala wajhiha yaqumu bi siyasatiha fama zannuka bi ummatin azimatin minal umam tajma'u istidadatin mukhtalifah jiddan fi tariqatin la yakbaluha bi syaratil qulub illa al-adhkiya ahlul fitratis safiyah aw tajridil baligh wala yuhda ilaiha illa alladhina hum fi a'la darajatin min asnafin nufus wa qalilum ma hum. Wa kadzalika aidan lamma kanatil hidadatu wan nijaratu wa amsaluhuma la tata'atta min jumhurin nas illa bisunanin ma'thuratin an aslafihim wa asatizatin yahdunahum ilaiha wa yahuddunaha 'alayha fama dhannuka bihadzal matalib asy-syarifah allati la yahtadi ilaiha illa al-muwaffaqun wa la yarghabu fiha illa al-mukhlisun. Kata dia, sebuah kota, ni analogi, manusia perlu kepada seorang nabi samalah seperti sebuah kota yang perlu kepada orang yang mengenali kemaslahatan dengan cara yang betul dan melaksanakan peraturannya. Maknanya sebuah kota ni dia kena ada ketua dia, ketua kota. Ketua kota ni dia punya wawasan, dia perancangan, dia strategi dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang pertahanan. Maka dia, bila dia sebagai ketua, dia akan lantiklah ni menteri pertahanan, ni menteri pertanian, ni menteri kesihatan, ni menteri kebajikan, ni menteri perdagangan, macam-macam. Jadi dia seorang pemimpin kota ni, dia kena tahu kemaslahatan. Maknanya apa yang dapat menjamin kesejahteraan penduduk kota. Jadi Nabi lah itu juga. Nabi ni dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dengan turunnya syariat. Jadi syariat inilah yang akan menjaga kemaslahatan manusia. Dia akan jaga agama, jaga harta, jaga akal, jaga keturunan. Walaupun terdapat penguasaan akal pencarian hidup. Maknanya manusia ni, akal dia tu ada istibdad, maknanya ada penguasaan ataupun ada monopoli. Maknanya manusia ni, dari segi tak ada agama pun, manusia ni boleh fikir nak cari makan. Tak. Maknanya manusia ni, dia ada akal ma'ashi, dia panggil. Mana akal untuk pencarian hidup, cari makan. Maknanya manusia ni dengan ada akal, dia tidak akan kebuluran. Gitulah. Maknanya dia boleh cari tumbuhan dalam hutan, dia boleh naik ke, lepas tu dia boleh gali ubi, dia boleh cari ikan dalam sungai, dalam laut. Itu dipanggil akal ma'ashi. Mana akal yang bersifat ekonomi ataupun pencarian keperluan hidup ni. Maknanya manusia tidak akan kebuluran, dia akan mati kebuluran. Kerana apa? Kerana ada akal, ia dapat mendorongnya itu untuk hidup melalui sistem yang mereka sedari secara bebas. Maknanya mereka tahu cara nak bercucuk tanah, cara nak menternak, cara nak menanam, berniaga, apa semua ni, pertukangan. Itu dari nota nombor 11. Yang ni manusia boleh berfikir dengan akal mereka untuk menjalani kehidupan mereka, sama ada dalam pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan perniagaan. Jadi pemimpin tadi dia boleh atur lah. Dia boleh atur. Dia akan memberi kemudahan. Ni orang nak ternak ayam, dia boleh bekalkan benih ayam, deduk ayam. Dah. Lepas tu ada telur tu nak pasar, nak jual mana. Tu pemimpin dia dapat menentukan.
Orang ni pula pertanian, dia akan bagi benih, dia akan bagi baju, nak jual mana, tu dalam sebuah kota pemimpin dia tahu dah nak atur tu. Jadi kalau manusia ni tidak ada pemimpin, dah semua tanah padi belaka. Lepas tanah padi tu dia saja lagu tu tak jadi. Dah. Jadi kena ada pemimpin yang dapat kata lepas tanah padi kita tanah goni pula. Mana dia boleh merancang. Itu pemimpin yang mengenali kemaslahatan. Oleh itu, apa pendapat anda tentang komuniti ataupun tentang umat yang sangat besar? Maknanya kalau penduduk kota sebesar tu perlu pada seorang pemimpin, apa pula keadaan satu umat ni? Tentang komuniti itu maksudnya umat lah, tentang umat yang sangat besar. Mana umat manusia ni ia menggabungkan manusia. Maknanya ada macam-macam manusia dengan pelbagai persediaan ataupun pelbagai sifat istiadat ni, kapasiti yang berbeza-beza. Mana ada orang yang cerdik, ada orang pandai, ada orang yang macam-macam kemahiran yang ada. Yang berbeza-beza dalam cara yang hanya boleh difahami dengan cara mendalam oleh mereka yang paling pintar. Maknanya orang yang ramai, pelbagai jenis manusia ni, macam contoh Nabi. Nabi ni dia sebagai utusan Allah Ta'ala, dia mengenali sifat orang Islam yang baik seperti Abu Bakar. Dia mengenali sifat Abu Jahal, Abu Lahab, penentang-penentang dia. Sifat orang Yahudi yang menentang Nabi, orang Yahudi yang masuk Islam, orang munafik. Mana Nabi kenal. Nabi dapat susun tarbiyah. Orang Islam tu sendiri macam-macam jenis pula. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni dia tak sama kedudukan. Orang ni lama Islam, orang ni baru masuk Islam, macam-macam ada tu. Macam ada sahabat Nabi tu kata, bapa kita tak ada tempat gantung senjata kita seperti mana orang Yahudi, orang musyrikin ada. Mana kita perlu pada pokok suci. Dalam hadis Tirmizi dia panggil Zatu Anwat. Maknanya dalam peperangan, dalam satu perjalanan Nabi tu daripada Mekah ke Hunain tu, Nabi singgah satu tempat, Nabi berhenti pada pokok dia panggil Zatu Anwat. Zatu Anwat ni orang musyrik letak senjata dia gantung apa-apa, mereka duduk keliling di pokok tu, pokok suci, pokok keramat lah. Dah. Jadi Nabi pun tegur lah. Ni supaya Nabi Musa dulu ni nak sembah berhala ni. Kalau kita kalau agama lain ada logo, dah ada benda hak molek, benda berkat apa kita tak ada. Jadi sebab itulah ada menindak capal. Tak. Sebab agama lain dia ada lambang dia. Jadi dia kata kita perlu lambang juga. Jadi lambang yang paling sesuai capa Nabi. Tu kejahilan. Jadi seorang Nabi ni ataupun seorang ulama yang nak pimpin masyarakat ni, perlu dia pimpin masyarakat kerana manusia tu macam-macam ada. Ada bijak, ada pandai, ada degi, ada kepala, ada backing. Jadi orang yang paling pintar di kalangan orang yang mempunyai fitrah yang suci, maknanya para nabi yang mempunyai fitrah yang suci atau mereka yang mempunyai pencapaian tinggi dalam ilmu kerohanian, maknanya ia layak untuk memimpin manusia yang macam-macam istiadat ni, kapasiti ataupun persediaan ni. Hanya dapat memimpin mereka tu nabi dan orang yang berilmu, yang mendapat latihan yang cukup. Nombor 12, mereka dapat mentadbir masyarakat tanpa berasaskan kepada kepentingan diri mereka sendiri, tetapi untuk kemaslahatan bersama. Ni maknanya kalau dipilih pemimpin tu di kalangan orang yang fitrah suci, orang yang menjalani latihan ataupun kita latihan kerohanian ni, kesufian ni, mereka yang terlatih dalam latihan kerohanian berusaha untuk membersihkan jiwa daripada tamak, halaba dan cintakan dunia. Mana perlu kepada pemimpin agama yang membimbing masyarakat dengan ikhlas. Hanya mereka yang akan dibimbing ke jalan ini
yang berada pada darjat jiwa yang paling tinggi, namun betapa sedikitnya mereka. Mata amal lah pemimpin yang tidak cinta pada dunia ni. Jadi itu sebab manusia ni perlu kepada seorang Nabi yang memimpin mereka, ataupun pemimpin agama yang memimpin mereka. Satu lagi analogi yang dibuat oleh Imam Walidullah berkenaan dengan perlunya seorang Nabi yang membimbing ni sama seperti tukar kayu. Tukar kayu ni, apa-apa jenis pertukannya, dia kena turunkan kemahiran dia tu, ataupun kita kata kena memindahkan teknologi, kepakaran. Macam kita nak buat kereta, nak buat kereta sebutir tu, kita pergi belajar dengan Jepun lama mana. Dah Pak Jepun pula atas pula orang dia untuk kita ni. Jadi perlu kepada pewarisan, pemindahan, perlu kepada latihan. Begitu juga kerana kemahiran. Oleh kerana kemahiran ni, kemahiran dalam pertunggangan besi, kayu dan seumpamanya tidak timbul dari kumpulan manusia, melainkan melalui latihan yang diwarisi. Maknanya seorang anak tukar kayu belum tentu dia menjadi tukar kayu juga. Lama ayah dia tu tukar cicing, tukar emas, anak tak reti warnanya sebab dia ngaji bahagian lain. Jadi untuk mewariskan pertukangan satu bidang ni, maka perlu kepada latihan. Jadi tidak timbul melainkan dari kumpulan manusia, melainkan melalui latihan yang diwarisi dari nenek moyang dan guru-guru mereka yang membimbing mereka ke jalan-jalan ini. Maknanya anak tukar besi hanya akan jadi tukar besi juga kalaulah mereka tu belajar daripada bapa mereka yang merupakan tukar besi. Kalau tak belajar, tak dapat. Begitu juga menggalakkan orang ramai di dalamnya. Maknanya kalau anak tak usah belajar, dia boleh panggil, mari belajar, dia nak turun ilmu ni. Oleh itu, apa pendapat anda berhubung dengan matlamat yang mulia ni? Maknanya matlamat untuk membaiki jiwa, matlamat untuk buat kebaikan ni, dia perlu pada seorang Nabi, seorang alim, murabbi yang duduk bersama dengan masyarakat. Maknanya manusia ni kalau dia nak jadi baik, nak jadi juru, ikut hidayah yang betul, maka dia kena ada seorang yang jaga mereka, duduk sekali mengasuh mereka. Dia tak boleh wilak gitu dak. Macam Jepun lah. Dak. Kita nak boleh buat kereta ni, belajar Jepun mari. Kakak atas kursus. Ana su pandai ni. Jadi perlu ni. Jadi begitu juga untuk manusia mencapai kebahagiaan, menjadi orang bertakwa, orang soleh ni, maka Allah Ta'ala hantar seorang Nabi ni duduk bersama dengan umat dia. Selama berapa tahun Nabi duduk bersama dengan umat dia? 23 tahun. Jadi umat ni boleh tengok Nabi semaya, Nabi beribadat, Nabi berakhlak, Nabi menjalani kehidupan, Nabi mentadbir, memerintah. Oleh itu, apa pendapat anda? Maknanya anda tentu lebih fahamlah bila matlamat yang mulia ni, maknanya perlu kepada seorang Nabi yang hanya diberikan pimpinan oleh Tuhan kepada orang yang dianugerahkan, yakni Nabi, dan hanya orang yang paling ikhlas saja yang cenderung yang berminat kepadanya. Maknanya orang yang belajar ilmu daripada Nabi. Maknanya wahyu tu Nabi dapat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Dia panggil ilmu wahabi, ilmu kurniah. Jadi umat ni kalau dia berminat dengan ilmu tadi, dia boleh dapat. Macam Abu Bakar, Umar, Ali, apa semua ni, mereka belajar Quran daripada Nabi, belajar sunnah daripada Nabi, mereka berminat, maka mereka dapat. Jadi sebab itulah di sini manusia ni amat memerlukan kepada seorang pemimpin agama, seorang Nabi, untuk mereka tu menjalani kehidupan seperti mana manusia ni
dia nak mewariskan pertukangan, tak? Apa-apa kemahiran, apa-apa kepakaran ni dia perlu didik, asuh, latih, kursus, barulah boleh berdikari sendiri. Sebab itulah kita boleh buat kereta dah. Sebab apa? Sebab kita belajar. Jepun jual teknologi dia pada kita. Kemudian ada sikit lagi tu, ada sikit lagi berkenaan dengan bab ni. Kita berhenti setakat itulah. Wallahu a'lam. Sudah.